Okey, baik. Nur Hidayati binti Maidin daripada Tetuan Nur Maidin & Co. Sebelum ini saya pernah buat satu video berkenaan cara-cara mengisi borang DDA. Borang DDA ni adalah borang yang waris-waris perlu isi untuk memberikan persetujuan bahawa pemetisyen dibenarkan untuk memetisyen, untuk memohon management untuk mendapatkan surat kuasa wakil bagi harta pusaka kecil. Okey. Jadi pada malam ini, sebab malam dekat pukul 11, masa ni saja sesuai untuk saya akan terangkan sedikit berkenaan borang A, iaitu sebelum kita buat DDA, kita ada petition di bawah section 8, iaitu borang A yang perlu diisi oleh seorang pemetisyen. Okey, siapa itu pemetisyen? Pemetisyen adalah mereka-mereka yang telah diberikan consent, yang telah diberikan persetujuan oleh waris-waris si mati untuk membuat satu permohonan untuk mendapatkan surat kuasa wakil atas nama pemetisyen. Okey. Okey, baik. Ini adalah hanya untuk harta pusaka kecil sahaja. Apa maksud harta pusaka kecil? Ia tidak melebihi daripada 2 juta. Ya. Kalau dah melebihi pada 2 juta atau 1 juta, kalau tak silap saya, maka harta pusaka tersebut perlu ditransfer ke High Court. Bila dah pergi kepada High Court, dia bukan lagi jadi harta pusaka kecil. Dia akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Sekarang ni kita hanya buat tutorial berkenaan dengan harta pusaka kecil, iaitu 1 juta ke bawah lah, ya, to play safe. Baik, ini adalah borang DDA. Di mana nak dapatkan borang DDA, saya akan bagi link dia daripada GKPTG. Saya akan bagi link nanti. Boleh klik di link di description saya dan boleh download, ya. Saya dah download dan inilah rupa bentuk borang A. Sama ada borang ini update atau tidak, saya hanya menggunakan apa yang daripada pejabat tanah. Kalau pejabat tanah letak ini dalam dia punya website, maka inilah yang kita guna. Ya, kalau saya menggunakan yang outdated, maka ini yang diberikan oleh pejabat tanah. Okey. Baik, kita mulakan. Negeri tinggalkan dulu, daerah selalunya tinggalkan, ya. Bahagian ini, bahagian Malaysia, negeri tinggalkan. Okey. Okey, tadi sebab saya punya highlighter tidak di-highlight, so sekarang saya dah highlight. Baik, macam saya cakap tadi, negeri dengan daerah kita tinggalkan dulu sebab nanti pihak perkeranian di pejabat tanah akan isikan. Cuba kita fokus kepada sini, ya, barisan yang selepas ke bawah ni. Ini pun tinggalkan, fokuskan ke bawah ni. Dalam harta pusaka, yang pertama untuk siapa? Dalam harta pusaka si mati, bermakna kita letakkan nama arwah lah. Harta pusaka itu milik siapa, letak atas nama pemilik, ya, letak atas nama pemilik. Abu bin, ini arwah, ya, Abu bin Ahmad. Dalam harta pusaka Abu bin Ahmad, kalau nak bagi highlight kepada pihak pejabat tanah, tak apa, boleh buat huruf besar bin Ahmad, and then kita boldkan pun tak apa, kita boldkan. Okay, si mati, petition daripada petition dalam harta pusaka Abu bin Ahmad, iaitu si mati. Petition daripada, so nama petition adalah nama orang yang mendapat persetujuan daripada waris-waris untuk jadi pemetisyen. Saya letak nama Nur Hidayati binti Maidin, nama saya, ya, dan saya nak highlight. Alamat adalah alamat yang terkini supaya mudah pihak pejabat tanah hantar surat untuk jemput kepada bicara. So alamat ABC, nombor 123 Jalan ABCD Taman EFG bla bla bla, you got the address. Sampailah kepada negeri Selangor, Darul Ehsan, ya, dengan alamat postcode sekali. Kadang bila saya buat simple-simple macam ni, orang ikut betul-betul saya buat simple-simple macam ni.
letak postcode ya, dan letak postcode tu apa, postcode negeri apa. Okey, katakanlah saya ambil postcode 16450. Contoh, ini contoh ya di Selangor Resan, dan nombor untuk dihubungi, nombor telefon anda 012345678910. Okey, dan kita highlightkan ya supaya senang dibaca oleh pihak pejabat tanah. Kita highlightkan. Okey, sekarang petition di bawah section 8. Saya ni adalah Nur Hidayati binti Maidin lah, iaitu petition. Saya petition dinamakan di atas menyatakan seperti berikut. Si mati telah mati. Dalam sijil surat mati tu kan ada mati bila dan sebagainya ya. Si mati telah mati pada 12 hari bulan April sebagai contoh, tahun 2018 sebagai contoh ya, dan kita highlightkan sekali lagi supaya nampak perbezaan dia ya. Senang sebabnya permohonan harta pusaka ni banyak. Bila banyak, kita highlight, pemudahkan pihak nak baca. Yang ini pula, okey, orang yang menuntut saya ialah orang yang menuntut mempunyai kepentingan dalam harta pusaka tersebut sebagai beneficiary ya. Highlightkan sini beneficiary. Kalau saya akan buat sebagai tutup yang ni, potong, tekan sini je, potong, tekan sini, satu-satu ni saya ajar ni, potong, tekan sini, potong ya, sebab kita adalah waris. So waris adalah beneficiary. Okey, okey, saya sebut sebagai beneficiary. Sebagai beneficiary ya, pertalian saya dengan si mati adalah, contoh, saya adalah anak ya, dan kita highlightkan di sini, highlightkan. Okey, settle dah kat situ. Okey, simple sahaja. Nombor 3, baik. Sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya, si mati meninggalkan balu. Kalau seorang balu seorang, potongkan, duda tinggalkan, potongkan sebab dia lelaki, dan waris kadim seperti yang berikut. Pertama sekali, ini boleh ditambah ya. Okey, boleh tengok ya, klik sini boleh tambah. So boleh tambah sendiri. Okey, so yang pertamanya kena nama kepada balu dia siapa nama balu dia, ibu lah kan. Ibu, nama Nuriah, contoh Nuriah binti Gani. Nombor kad pengenalan 123456789. Alamat ABCD, alamat penuh lah, alamat ikut kad pengenalan ke ataupun alamat terkini. Hubungan dengan si mati, ia adalah balu. Okey, lepas tu letaklah nama anak, semua waris-waris yang terlibat ya. Semua waris-waris yang terlibat kita letak. Ini nama Daud bin Abu. Saya bagi contoh je, alamat letak sendiri ya, sebagai contoh, dan alamat biar alamat yang penuh. Saya hanya bagi contoh. Ini adalah anak lelaki. Okey, teruskan buat. 3. Saya akan bagi contoh lah, senang. Binti Abu, ini anak perempuan ya. Anak dia, ini anak perempuan. Okey, dan nombor 4 ialah sorry,
silap nombor. Alamat dia bla bla bla. Kan saya buat macam ni kan ada orang confuse pula. Aduh, okey, kita buatlah nombor rumah nombor 123. Jalan 345. Kampung Sungai Batu. Okey. Alamat postcode 45678 Perak Darul Rizwan. Okey. Okey, maksud saya ialah buatlah nama yang betul, buat alamat yang betul elok-elok ya. Lepas tu highlight kan. Ini anak perempuan. Okey. Dan highlight kan supaya cantik, supaya mudah orang baca, mudah pejabat tanah baca. Kalau semua anak duduk sama, senang je kita copy je lah. Nanti confuse pula viewer saya. Kenapa pula alamat ABC ada? Tahu orang tanya-tanya bila saya buat sampel macam tu. Aduh lah. So kita letak je lah. Kita paste je lah ya. Kita paste je. Paste je gitu, senang nak faham. Alamat tu biarlah alamat yang mudah dihubungi. Okay. So ini dah settle. Ya, nama-nama waris ini yang nombor 3 ni adalah untuk meletakkan nama-nama waris, termasuklah kenapa pula nama waris kita letak nama lain lah, Nur binti Abu lah, kan confuse pula. Bukan, kita letak nama Daud bin Abu ni lah yang buat petition. Daud bin Abu yang buat petition. Okay, alamat dia kena sama dengan alamat yang ni lah. Kita betulkan alamat yang ni, takutkan orang confuse pula. Daud bin Abu alamat dia lain. Okay. Okay. So Daud bin Abu, nama Daud bin Abu pun kena letak di dalam senarai waris. Okay. So sekarang yang nombor 4, kita pergi kepada harta ta'alih. Apa harta ta'alih? Harta yang tidak boleh dialihkan, harta yang tidak boleh dicairkan, iaitu rumah, tanah kan. Rumah tu atas hak tanah tu. Jadi harta ta'alih selalunya hak tanah lah, tanah dan rumah bangunan. So macam mana kita nak letak kat sini? Contoh ya. Contoh ada sini. Ini contoh ni ya, bukan geran itu, geran contoh. Katakanlah si mati ada satu tanah di Sepang ya. So apa yang kita buat ialah kita isi mengikut geran. Sebiji sebajak ikut geran. Jangan pakai tulis Sepang saja. Banyak kalau saya datang untuk Pesuruhjaya Sumpah, perihal tanah dia suka buat macam ni. Nombor petak dia suka buat macam ni. Daerah suka buat macam ni. Daerah ataupun dia tulislah Sepang. Tu je lah. Bahagian tak tahu. Alamat harta pun tak tahu. Lepas tu dia suruh saya chop je. Tak boleh saya nak chop saja selagi tak penuh. Bila tak penuh bermakna you tak faham apa yang you isi. Okay. So perihal dan nombor hak milik senang sahaja. Apa susah? Kenapa malas sangat nak isi nombor HSM ni kan? So kita tulislah sini perihal milik, hak milik apa? H. Kita ambil lah terus nombor HSM apa tu? HSM 8080 tu contoh kan? 80. Okey, kita tengok pula kat sini. Nombor petak tak ada nombor petak. Nombor petak tak ada. Nombor PT ada. Sorry, nombor PT ada. Nombor PT kat situ dia tulis apa? Nombor PT 7 lah katakanlah. Contoh PT 7. Bandar kampung mungkin daerah, kita ambil penuh. Bandar kampung mungkin Labu, daerah Sepang. Mungkin Labu. Daerah Sepang. Okey. Bahagian. Okey. Bahagian dia, kita kena tengok bahagian dia. Berapa bahagian dia ada? Satu persatu.
Okey, kesalahannya sini tak ada ya. Dia okey, bahagian ni yang orang confuse selalunya. Biar saya tengok sekejap. Macam mana kita nak cari ya bahagian ini. Kita pause sekejap. Okey. Okey, saya dah jumpa contoh yang senang lah dalam internet. Kalau kita nak tahu macam mana nak isi bahagian, inilah bahagian yang si mati tu ada berapa bahagian untuk tanah ni. Adakah dia memiliki keseluruhan bahagian atau dia memiliki 1/4 atau 1/35 ke kalau lot banyak. Jadi kita isi kat sini. Sebagai contoh, dalam ni kita tengok rekod ketuan punyaan. Kita tengok nama si mati 1/1 bahagian. Bermakna dia memiliki keseluruhan hartanah tersebut. Kalau ada 2 nama lagi, sebagai contoh dia satu nama adik, satu nama abang. Jadi 1/2, 1/2 adik, 1/2 abang. Jadi kita pun tulis 1/2, jangan tulis 1/1. Kita kena tengoklah geran tu. Jadi yang tadi sebagai contoh 1/1. Kalau geran banyak-banyak pula ada 1/40 pun ada. Okey. Alamat harta kena bagi alamat penuh. Alamat penuh kita tadi selalunya alamat, kalau tak ada alamat di sini, kita pakai alamat yang biasa digunakan. Macam kalau rumah ada alamat dia kan. Ini luas lot, nombor lot ni kan, nombor lot 40 contohnya. Lot 40 jalan apa, Mukim Labu, daerah Sepang. Okey, settle kat situ. Sekarang ni kalau ada lagi, letak lagi lah, tambahkan je, klik kat sini tambah. Okey, nombor hartanah seterusnya ialah nombor berapa, nombor serata ke nombor apa ke, letak je kat sini, tambah je. Okey, harta alih ni termasuklah kereta. Proton Wira, Proton Wira ni letaklah nombor plate apa. Inilah anggaran Proton Wira tu sekarang dah berapa tahun kan, tinggallah dalam 5,000 RM, 5,000 anggaran harga Proton Wira tu depreciate from time. Proton Wira adalah dapat 5,000 ataupun kurang pada situ. Lagi apa kita ada? Kita ada simpanan di tabung haji. Inilah anggaran, agak-agak tengok dalam tabung haji adalah dalam 100,000. Bahasrat untuk pergi buat haji sekali lagi ada dia simpan 100,000. Lepas tu dia ada simpanan pelaburan Amanah Saham Bumi Putra. Amanah Saham ASB, Amanah Saham Bumi Putra kan. Anggaran dia adalah dalam 80,000. Apa lagi? Duit dalam bank, simpanan Mi Bank. Isi je dulu. Jadi apa arahan Pejabat Tanah Kulian, kita buatlah, isi dulu. Adalah dalam 20,000. Okey. Dan seterusnya. Okey. Lagi ada juga yang ada macam contohnya saham. Saham dalam Felda Holdings. Sebagai contoh, berapa? Saham dia adalah dalam 100,000 juga. Okey. Hutang yang kena bayar kepada si mati, cek ada tak hutang apa yang kena bayar. Hutang yang kena dibayar kepada si mati, selalunya tidak ada nama dan alamat penghutang. Yang ni selagi kita tinggalkan kosong, saya tak tahu kenapa. Tapi kalau ada, isikan. Hutang yang kena dibayar kepada si mati ni, siapa yang ada berhutang dengan dia, ya? Ada berhutang dengan dia, so kita tulislah you tahu setakat mana yang you tahu, sebanyak 2,000 RM 2,000. Si mati pernah hutang
Perihal hutang. Okey, perihal hutang ni saya tak pernah lalu cross, tapi saya hanya anggap katakanlah ada hutang individu, ya, ada hutang individu, kita akan letak sebagai perihal hutang pribadi. Amount dia 2,000. Siapa yang berhutang dengan dia ni? Yang berhutang dengan dia ni Muhammad bin Dolah. Alamat nombor 345 Jalan Sungai Kandis, Kelang, Selangor, Darul Ehsan. Okey. Si mati pada kawasan berhutang seperti yang berikut. Dia berhutang apa? Dia berhutang, ada personal loan ke, ada hutang peribadi dengan bank, pinjaman peribadi. Ada lagi lah dalam 10,000. Amat dan penghutang Bank Rakyat, Bank Kerjasama Rakyat. Okey. So bla 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 sepanjang, katakanlah ruang ni tak cukup, apa kita buat? Senang je. Ini saya tunjuk kata ruang ini tak cukup. Apa yang kita buat ialah kita potong this one. Kita akan tulis seperti lampiran. Okey, seperti lampiran. Ya, katakanlah salah satu perkotak ni tak cukup, seperti lampiran. Jadi apa yang kita buat ialah kita pergi kepada bawah ni, lampiran A. Okey, eloknya kita buat macam ni, seperti lampiran A. Okey, lampiran A kita ambil balik jadual ni, copy balik jadual ni, copy the jadual, post the jadual, okey, post the jadual, tulis kat situ senarai waris kadim kan, lampiran A. Okey, lampiran A, nanti kita tulis lah ke semua perkara berkenaan dengan waris kadim. Sebab apa kita letak asing? Sebabnya kemungkinan ramai sangat tak muatlah kotak-kotak kecil kalau si mati ada 12 anak, tu tak campur dengan isi bini 2, 3, 4, jadi makinlah banyak. Jadi sampailah kat hujung sekali. Kalau sampai dah hujung sekali, jangan lupa kat situ tulis nama pemertition. Okey. Dan Pesuruhjaya Sumpah kena sign kat sini. Di hadapan saya. Atas ni tanda tangan, ya. So atas ni tanda tangan pemertition. Lepas tu di hadapan saya. Pesuruhjaya Sumpah. Jadi ini bermakna Pesuruhjaya Sumpah acknowledge yang lampiran A ni adalah berkaitan dengan sini. Yang sini berkaitan dengan sini. Kalau tidak, kalau tak disumpah kat sini, tak di-affirm kat sini, kemungkinan besar petition ni akan ditolak. Sama juga kalau tak cukup, harta memang banyak, tak cukup, buat pula lampiran B. Kalau bahagian hutang tak cukup, harta alih tak cukup, buat pula bahagian C. Kalau harta yang ni pula tak cukup, buat pula bahagian
D. Okey, ke bawah dan ke bawah. Itu sahaja. Lepas tu yang ni kita kena tengok ya. Yang ni jangan biarkan macam ni. Jangan biarkan macam ni. Kalau boleh tarik, kita tarik. Kalau dapat tarik, kita tarik naik ke atas ya. Macam tu. Sikit lagi. Sikit lagi. Kita tarikkan naik atas ni. Gitu. Tarikkan naik atas. Okay. Di hadapan competition, magistrate, persuasion sumpah. Baru sedap kita sign. Kenapa ni? Turun ke bawah. Tak apalah. Adjust lah macam mana. Okay. So, bawa borang ni pergi kepada persuasion sumpah, tanda tangan depan persuasion sumpah dan chop. Dia akan chop. Jangan wakilkan orang. Biasa jangan wakilkan orang. Pergi sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya, Nur Maidi Eko, Peguam dan Pesuruh Jaya Sumpah. Sekiranya ada apa-apa yang ingin bertanya ataupun kalau tuan-puan rasa tak larat nak buat ni semua ni, maka boleh hubungi kami di nombor talian yang tertera di dalam description. Segala yang nak di-download tu nanti saya akan letak dalam description box ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.